Selamat kembali ke channel Cikgu Tiong. Video ini akan menerangkan matematik tingkatan 2 bab 11 transformasi isometri bagi bahagian 3 iaitu putaran. Putaran adalah proses transformasi yang berlaku pada setiap titik berputar pada suatu titik tetap melalui sudut tertentu dan mengikut arah yang tertentu. Sifat putaran ialah berputar pada pusat putaran tertentu. Sekarang, misalnya dekat sini sebagai contoh pusat putarannya, dia mesti ada pusat putaran. Dan yang kedua, mempunyai sudut putaran. Misalnya, objek dan imej ini dia berputar mengikut sudut 90 darjah. Dia ada sama ada sudut 90 darjah ataupun 180 darjah. Ikut keadaan ini adalah 90 darjah. Perkara ketiga, imej dan objek kekal serupa. Tetapi cara kedudukan dia akan berubah. Dalam putaran, kita perlu bekal dengan dua perkataan, iaitu arah dan sudut. Kita ada dua jenis arah, iaitu arah ikut jam. Seperti sini, kita ikut nombor dia. Kalau dia ikut arah lawan jam, kita sebaliknya ikut arah lawan jam. Sudut pula terdiri daripada dua jenis sudut, iaitu sudut 90 darjah dan sudut 180 darjah. Kita tengok sudut 90 darjah dulu. Bagi keadaan ikut arah jam, ini cara ikut arah jam. Sekiranya kita letak satu objek dekat tepat pada pukul 12. Apabila dia bergerak 90 darjah ikut arah jam, objek dia akan tukar arah ke sini. Sebaliknya, kalau dia ikut arah lawan jam, masih sama, kita letakkan objek dia dekat pukul 12. Dia putar 90 darjah, dia akan ambil nombor 9. Jadi nombor 9, imej dia akan tukar ke sini. Jadi cuba perhatikan, adalah sangat penting apabila dia melibatkan sudut 90 darjah. Kita mesti tulis sama ada dia ikut jam ataupun lawan jam. Seterusnya, macam mana pula kalau dia 180 darjah? Adakah dia dipengaruhi oleh ikut jam dan arah jam? Kita tengok. Sama, objek kalau dia ikut arah jam berputar sebanyak 180 darjah, dia akan ambil pukul 6. Objek dia akan tukarkan kepada imej ini. Macam mana pula kalau dia lawan jam? Pukul 12, dia putar juga mengambil pukul 6. Jadi pukul 6, apabila dia berputar, dia akan pergi ke imej ini. Kita semak. Tak kira ikut arah jam ke, lawan jam ke, apabila dia mengambil sudut 180 darjah, imej dia tetap sama. Jadi, apabila dia mengambil sudut 180 darjah, kita tidak tulis dia ikut jam ataupun lawan jam. Sekarang kita tengok jenis-jenis soalan yang ada kaitan dengan transformasi putaran. Yang pertama, tentukan koordinat titik imej. Kedua, tentukan koordinat titik objek. Ketiga, lukiskan imej putaran. Akhir sekali, huraikan putaran, sudut dan arah putaran. Kita mulakan dengan soalan 1. Soalan jenis 1, tentukan koordinat titik imej bagi titik objeknya P45 di bawah transformasi putaran 90 darjah ikut jam pada pusat 27. Langkah pertama, kita tandakan objek P. Seterusnya, tandakan pusat 27. Koordinat 27
pusat. Sekarang kita lukiskan huruf L supaya boleh sambung pusat pergi ke objek. Langkah seterusnya kita akan buat tanda swasta. Tahu macam mana tanda swasta? Tanda swasta merupakan simbol bagi agama Buddha, di mana bentuknya macam satu kipas. Kita tengok tanda swasta. Setiap sayap dia sama panjang, tapi hujung sekali dia membentukkan dia akan ikut arah yang sama. Kita lengkapkan simbol swasta. Sekarang kita teruskan dengan 90 darjah ikut jam. Dekat sini, mana satu sayap khasnya untuk 90 darjah ikut jam? Arah ikut jam adalah kalau kita ambil sayap bagi objek P, dia akan turun ke bawah. Jadi, kita ambil sayap yang dekat sebelah bawah sebagai imej akhirnya. Jadi, imejnya adalah sifar 5. Kita tuliskan koordinat imej bagi P adalah sifar 5. B. Imej yang perlu kita cari bagi objek P, kita perlu ambil kira transformasi putaran. Putaran pada pusat negatif 6 sifar. Kita tandakan objek dan pusat putaran. Kita sambungkan. Kita dapati simbol swasta sekarang dia tak ada hujung. Dia hanya satu garisan yang mengambil 4 petak. Kita lengkapkan yang semua 4 petak. Kita ada kiri, kanan, dan atas bawah sayapnya. Jadi mana satu adalah jawapan? Kita tengok 90 darjah ikut arah lawan jam. Kita ambil sayap dekat sebelah kanan sebagai imejnya. Jadi imejnya adalah sifar negatif 2 sifar. Jadi imejnya adalah negatif 2 sifar. Ambil satu contoh lagi, C. Objek negatif 6, 5. Pusat negatif 3, 3. Kita tandakan objek dan pusat putaran. Objek P sudah kita tanda. Kita teruskan kepada pusat putaran. Sambungkan supaya pusat dan objek dia bersambung. Kali ini kita dapati dia mengambil huruf L. Jadi sambung sayap yang lain bagi simbol swasta. ...180 darjah pada objeknya, kita dapati nilainya adalah kita ambil sayap dekat sebelah kanan, yaitu sifar 1. Jadi imejnya sifar 1. Teruskan ke soalan jenis yang kedua, di mana sebaliknya, yaitu diberi imej, diminta carikan objek. Sama juga kita tandakan imej negatif 7, negatif 5. Dan pusat negatif 3, negatif 6. Untuk teruskan, kita akan sambungkan pusat ke imejnya. Kita sambung
Dapati sayap sekarang berbentuk huruf L. Untuk carikan objeknya, kita akan sebaliknya. 90 darjah masih kekal, tapi ikut arah jam akan kita buat lawan arah jam. Kita perlu sebaliknya, kita buat sebaliknya. Kita lengkapkan simbol swasta. Simbol swasta ini, setiap sayapnya mengambil 4 petak. Lengkapkan hujungnya yang hanya ambil 1 petak. Soalan sekarang, mana satu sayap arah lawan jam 90 darjah? Kita dapati, kita ambil sayap sebelah bawah. Ini adalah objeknya dengan koordinat negatif 4, negatif 10. Kita tuliskan koordinat objek P, negatif 4, negatif 10 sebagai jawapan kita. B, sama juga carikan objek diberi image. Di bawah pensamaan putaran 90 darjah lawan jam pada pusat 1, negatif 3. Tandakan image dan pusat putaran. Kita sambungkan pusat putaran ke image, dapati membentukkan huruf L. Sekarang kita perlu sambungkan simbol swasta kita yang mengambil 3 petak dan hujungnya mengambil 2 petak. Sudah lengkap. Sekarang kita balik semula ke soalan kita. Soalan kita lawan jam. Lawan jam, kita perlu buat ikut jam untuk carikan objek. Mana satu sayap untuk ikut jam? Kita dapati sayap yang dekat sebelah bawah adalah ikut jam. Jadi, koordinat bagi objek kita adalah negatif 1, negatif 6. Kita tulis koordinat objek kita negatif 1, negatif 6. Soalan jenis yang ketiga, di mana diberi objek dalam bentuk dalam bentuk yang diberikan, kita diminta carikan image. Misalnya A. Kita perlu carikan image bagi 90 darjah ikut arah lawan jam. Sama juga dari pusat P, kita lukiskan simbol swasta. Sekarang simbol swasta ini kita perlu ambil lawan jam 90 darjah. Kita dapati sayap dekat sebelah bawah akan kita ambil. Jadi, sayap dekat sebelah bawah, mari kita lengkapkan segi empatnya. Jadi, segi empatnya, kita semat. Setiap pucu sudah kita tentukan, kita sambung. Inilah jawapan bagi image segi 4 ini. Teruskan ke B. B, kita perlu tentukan image bagi objek segi 3 ini. Kita sambung ikut cara huruf L. Sayap huruf L, kita perlu lengkapkan simbol swasta. Setelah kita sudah lengkapkan simbol swasta ini, kita tentukan apabila 90 darjah lawan jam. Lawan jam, kita akan ambil sayap dekat sebelah kanan. Dekat sebelah kanan, kita tandakan image bagi setiap pucu. Dekat sayap sebelah kanan, kita tandakan
Ini pucuk yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita sambungkan setiap pucuknya. Maka, imej bagi segitiga ini sudah kita lengkap. Soalan C. Soalan C, kita perlu lukiskan imej di bawah putaran 180 darjah ikut arah lawan jam. Sama juga, sediakan sayap berbentuk L, lengkapkan simbol Swiss star. Simbol Swiss star kita, setiap sayapnya mengambil 3 petak, hujungnya mengambil 2 petak. 180 darjah. Kita memang tidak perlu tengok dia lawan jam ke ataupun ikut arah jam. Jawapan dia masih sama. Ambil sayap dekat sebelah atas. Lengkapkan, tandakan imej bagi setiap pucuk. Seterusnya, kita akan sambungkan dia membentukkan imej berbentuk segitiga. Inilah imej bagi objek kita. Soalan jenis yang keempat adalah soalan jenis yang huraikan. Dekat bahagian ini, cikgu perlukan adik-adik sediakan peralatan yang ada sudut 45 darjah dan 90 darjah. Apakah yang adik-adik fikirkan? Ya, sesiku 45 darjah boleh kita gunakan. Sebab dekat sesiku ini ada sudut 45 darjah, ada 90 darjah. Sekiranya tak ada pembaris sesiku 45 darjah, tak apa. Waktu exam, adik-adik perlu sediakan sehelai kertas, lipatkan dia sebegini. Kita pun boleh DIY sesiku 45 darjah untuk kita buat huraikan putaran. Sekarang, mari kita tengok macam mana kita buat soalan jenis huraikan putaran. Kita mulakan dengan soalan A. Langkah pertama, kita tentukan sepasang titik objek dan imej yang sepadan. Kita sambungkan dengan menggunakan pembaris. Kita buat satu garisan. Apakah kegunaan sesiku 45 darjah dekat sini? Kita akan letakkan dekat objek dan imej. Tujuannya, kita mahu bentukkan sudut 45 darjah bagi kedua-dua titik. Sekarang kita buat sudut 45 darjah. Dapati kedua-dua garisan ini apabila dia bersambung, dia akan bersilang pada satu titik. Titik inilah adalah pusat putaran. Kadang-kala dia bukan pusat putaran. Jadi macam mana kita sangat yakin ia adalah pusat putaran? Caranya, kita letakkan sesiku yang ada sudut 90 darjah dekat sini. Kita semak, adakah setiap pucuknya dia bertemu dengan sisi sesiku 45 darjah kita. Untuk soalan ini, dia memang setiap pucuk dia kena sisi sesiku 45 darjah kita. Maka, ia adalah pusat putaran. Kita tengok, kita padamkan garisan yang tadi kita sambung supaya adik-adik tidak keliru. Kita tengok, ini objek pergi ke imej. Ini arah dia. Kalau dia ikut arah ini adalah arah ikut arah lawan jam. Seterusnya, sudutnya adalah 90 darjah. Kita buat huraian. Putaran 90 darjah
ikut arah lawan jam pada pusat 1, 2 dalam bentuk koordinat kita tulis. Kita teruskan ke soalan B. Soalan B sama juga kita cari sepasang titik objek dan imej. Kita sambungkan dia. Sekarang kita cuba buat sudut 45 darjah. Bagi titik objek dan titik imej. Kita akan dapati kedua-dua garisan ini bersilang pada satu titik. Adakah titik ini pusat putaran? Mari kita pakai sudut 90 darjah untuk semak. Kita dapati pasangan pucu yang kedua, dia tidak bertemu. Kalau dia tidak bertemu, artinya ini bukan pusat putaran. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita padankan, kita kekalkan titik pusat putaran yang tadi kita buat. Kita cuba pindahkan dia pergi ke sebelah bawah. Jadi macam mana kita pindahkan dia? Kita boleh buat satu lipat. Kita lipat dengan melalui garisan yang tadi kita sambung imej ke objek tu. Kita kosokkan dia, kita akan dapati tanda pusat putaran tadi sudah pindah pergi ke sebelah bawah. Sekarang kita semak semula. Adakah titik ini adalah pusat putaran? Kita semak, adakah setiap pucu dia kena? Setiap pucu dia dapati kena sesiku 45 darjah. Jadi, inilah pusat putaran. Kita ambil koordinat dia. Koordinatnya 3, 3. Sekarang, kita semak dia mengambil sudut 90 darjah. Ikut jam ke ikut arah lawan jam? Kita tulis putaran 90 darjah. Mari kita tengok, kita sambungkan. Sambungkan salah satu pucu. Kita dapati dia 90 darjah kan? Tapi tarik objek pergi ke imej. Arahnya pergi ke atas ni. Ini adalah arah ikut arah lawan jam. Pada pusat 3, 3. Teruskan ke soalan C pula. Soalan C, cikgu mau tunjukkan satu cara sekiranya adik-adik lupa bawa sesiku 45 darjah. Kalau lupa bawa sesiku 45 darjah, apa yang adik-adik boleh buat? Tadi cikgu cakap, ya kita boleh sediakan sehelai kertas. Cikgu tunjukkan macam mana kita DIY buat satu sesiku 45 darjah. Caranya, kita lipatkan segitiga. Kita ambil sisi tekak kertas ini supaya dia bertemu dengan sisi satu lagi. Kita lipat. Setelah kita sudah lipat, kita tengok sudut ini adalah setengah daripada 45 darjah. Ya, setengah daripada 90 darjah, iaitu 45 darjah. Bolehlah kita sekarang gunakan sesiku 45 darjah yang kita buat sendiri. Pertama, sambungkan objek dan imej. Kita ambil titik ini. Sudah sambung. Keluarkan sesiku 45 darjah yang DIY. Kita lukis sudut 45 darjah. Mula dengan titik objek. Titik imej juga lukiskan 45 darjah sudutnya.
Kita dapati dua garisan sudut 45 darjah yang kita lukis, dia bertemu pada satu titik. Adakah dia adalah sudut 45? Adakah dia adalah pusat putaran? Kita perlu gunakan sudut 90 darjah untuk tentukan. Kita semak setiap ujungnya, adakah dia bertemu? Ini bertemu. Yang kedua ini kita semak. Bertemu juga. Titik yang terakhir, adakah dia bertemu? Titik yang terakhir juga bertemu. Maka inilah pusat putaran yang mengambil koordinatnya 3, 3. Kita huraikan. Putarannya. Ini adalah putaran 90 darjah ikut arah lawan jam. Putaran 90 darjah ikut arah lawan jam pada pusat 3, 3. Teruskan ke soalan yang seterusnya, yaitu diberi objek dan image. Sama juga kita sambungkan sepasang objek dan image ya, kita sambung. Lepas sambung, kita lukiskan sudut 45 darjah bagi kedua dua titik yang tadi kita sambung. Sekarang kita lukiskan sudut 45 darjah. Satu garis lagi. Sudut 45 darjah. Didapati dia bersilang pada satu titik. Inilah koordinat bagi pusat putaran. Kita perlu double check dulu. Kalau dia bukan pusat putaran, kita perlu pindahkan pusat putaran pergi ke arah yang berlawanan. Kita semak. Untuk kali ini, kita dapati titik dia tidak bertemu pada sisi sesiku. Jadi, ini bukan pusat putaran. Apa yang perlu kita buat? Kita padamkan, kita tinggalkan pusat putaran tadi yang sudah kita kenal pasti. Kita boleh pakai pensel kita, hitamkan dia supaya nanti apabila kita pindahkan dia ke bawah, waktu kita kosokkan, dia akan buat tanda dekat sebelah bawah. Oke, sekarang kita sudah hitamkan. Kita lipat melalui garisan tadi yang kita sambung objek ke image tu. Kita buat lipat. Kita lipat. Lepas tu kita kosokkan titik tadi yang sudah kita hitamkan. Supaya titik itu akan pindah pergi ke sebelah bawah. Sekarang kita semak. Adakah koordinat ini adalah pusat putaran? Mari kita gunakan sesiku 45 darjah kita semak. Pasangan titik pertama ini, dia kena sesiku ini. Jadi jawapan dia betul. Kita teruskan. Pasangan titik yang kedua, kena juga. Pasangan titik yang ketiga, adakah dia kena juga? Ya, juga kena. Akhir sekali. Ya, semua pucuk dia kena pada sesiku 45 darjah. Maka pusat putaran sudah kita cari, yaitu negatif 1, 1. Kita buat huraiannya. Putaran 95 darjah. Ini adalah ikut arah
lawan jam. Jadi ikut arah lawan jam pada pusat negatif 1, 1. Kita teruskan ke P. P dia lain sikit. Cuba kita tengok. Kita dapati setiap pucungnya, setiap sisinya, dia membentuk, dia adalah selari sesama lain. Setiap sisi dia selari sesama lain, ini adalah keadaan putaran 180 darjah. Kalau dia putaran 180 darjah, caranya kita hanya setiap pasangan objek image kita sambungkan garisan dia. Kita akan dapati semua garisan itu akan bersilam pada satu titik. Titik itulah pusat putaran. Jadi kita tulis putaran 180 darjah pada pusat sifar 2. Soalan yang seterusnya, soalan C. Kita semak soalan C. Apa yang kita perhatikan? Adakah semua dia selari? Kita dapati setiap sisi dia selari sesama lain. Kalau selari sesama lain, dia adalah putaran 180 darjah. Kalau dia 180 darjah, kita hanya sambungkan pot garisan, sambungkan objek image tu, kita dapati dia akan bersilam pada satu titik. Jadi titik itulah pusat putaran. Maka kita boleh buat huraikan. Kita huraikan putarannya adalah putaran 180 darjah pada koordinat satu sifar. Soalan T. T, kita dapati dia, garisan dia bukan selari bagi semua semua sisinya. Ini adalah kes 90 darjah. Kalau dia kes 90 darjah, apa yang perlu kita buat? Mula-mula kita sambungkan objek dan image. Kita ambil satu titik, kita sambungkan objek dan image. Kita gunakan garisan ini untuk buat sudut 45 darjah. Kita boleh pakai kertas, boleh pakai sesiku 45 darjah. Dekat sini cikgu pakaikan sesiku 45 darjah. Lukiskan sudut 45 darjah. Satu titik lagi, sudut 45 darjah. Dapati ia bersilam pada titik ini. Kita perlu double check dengan sudut 90 darjah. Adakah setiap sisi dia kena pada setiap titik dia kena pada sesiku 45 darjah? Untuk soalan ini kita dapati dia tidak kena. Artinya titik ini bukan pusat putaran. Apa yang perlu kita buat? Kita perlu lipat dan turunkan titik pusat putaran ini ke sebelah bawah. Kita lipat, gosokkan. Jadi titik pusat putaran akan pindah pergi ke bawah. Yang asal tu kita padam. Sekarang kita cuba semak. Adakah titik ini adalah pusat putaran? Kita keluarkan pembaris ataupun kertas yang ada 90 darjah untuk kita semak. Okey, sekarang kita semak titik demi titik. Yang pertama ini memang confirm dia bertemu dengan sisinya. Didapati semua titik ini dia akan bertemu pada sisi sesiku
45 darjah. Maka inilah pusat putaran, yaitu 1, negatif 1. Kita tuliskan huraiannya, putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 1, negatif 1. Soalan yang terakhir. Okey, sambungkan objek dan image. Soalan ini minta kita tentukan pusat, sudut dan arah putaran. Nak tentukan pusat, kita sambungkan objek dan image. Buat sudut 45 darjah bagi kedua-dua titik. Dapati kedua-dua garisan ini bersilang pada satu titik ini. Macam mana kita nak uji sama ada titik ini adalah pusat putaran? Ya, kita perlu ambil alat yang ada 90 darjah. Kita semat, adakah semua titik ini mengambil 90 darjah? Adakah dia akan kena bagi sisi sesiku ini? Jadi semua kena. Inilah pusat putaran. Jadi pusat putarannya, soalan ini tak ada koordinat lah. Kita hanya tulis sini adalah pusat putaran. Sudut 90 darjah. Ini cara ikut arah jam. Arah putarannya adalah ikut arah jam. Sekian sahaja video kita hari ini. Sekiranya adik-adik rasa membantu, boleh share dan like supaya lebih ramai pelajar boleh belajar. Sekian, terima kasih.